wanita hari ini. Padamu pemilih hati yang tak pernah ku miliki, yang hadir sebagai bagian dari kisah hidupku. Engkau aku cinta dengan segenap rasa di hati. Selalu ku mencoba menjadi seperti yang engkau minta. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatan yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Mungkin memang benar cinta itu tak lagi berharga. Semua percuma bila engkau tak punya ikatan. Aku tahu engkau sebenarnya tahu, tapi kau memilih seolah engkau tak tahu. Kau sembunyikan rasa cintaku di balik topeng persahabatan yang palsu. Kau jadikan aku kekasih bayangan untuk menemani saat kau merasa sepi. Bertahun lamanya ku jalani kisah cinta sendiri. Cinta sendiri. Kekasih bayangan persembahan daripada Ami Yunus membuka tirai wanita hari ini untuk edisi 30 September 2020 di hari Rabu. Assalamualaikum, selamat tengah hari kepada semua penonton setia kami. Bersiaran bersama saya Rina dan juga Fiza. Bukan bayangan Rina, tapi kita hari ini realitinya akan terus menemani anda sepanjang 1 jam ini. Dan apa yang nak kita kongsikan kepada penonton hari ini, sesuatu yang saya kira dah lama menjadi perbualan dalam kalangan masyarakat kita. Tetapi sebelum kita nak kongsikan lebih lanjut tentang topik kita, Rina, kami nak bawakan pemerhatian anda untuk segmen JMTV daripada Manja Kasih. Silakan. Okey, sebelum tu Karina, kita nak cakap tentang topik yang bakal kita bincangkan pada hari ini, iaitu tentang pahlawan di papan kekunci. Okey, bila cerita tentang pahlawan papan kekunci ni, Fiza, sebab ramai yang meletakkan mereka ini antara golongan yang mencetuskan
pertelingkahan dan juga pergaduhan. Mereka menggunakan jari jemari mereka sebagai senjata untuk mengecam, mengkritik sehingga penerima kritik terganggu emosinya. Betul. Dan kebanyakan mereka ni kan hanya berani untuk melakukan kritikan-kritikan tersebut di media sosial sahaja ataupun di belakang skrin. Namun hakikatnya mereka agak takut untuk berhadapan dengan realiti itu. Nak kita bincangkan sebentar lagi. Dan sekarang ini kita persilakan segmen tajaan JMTV bersama dengan Manja Kasih. Silakan. Terima kasih kepada dua pengacara comel latin kita. Nak cantik semacam mereka berdua? Jom Abang Arjuna kongsikan. Kulit wajah yang sihat akan memastikan anda tampil dengan lebih yakin dan juga muda daripada usia sebenar. Tetapi hari ini, ramai rakyat Malaysia mula ataupun mudah terdedah kepada kosmetik-kosmetik ataupun set-set penjagaan wajah yang tidak selamat. Dan jika perkara ini tidak dibendung, ia boleh meningkatkan statistik kanser kulit di dalam negara kita. Menyedari trend ini perlu diatasi, syarikat Beauty Kasih telah berkolaborasi dengan Universiti Utara Malaysia bagi menghasilkan set penjagaan wajah yang bukan sahaja selamat tetapi berkesan, iaitu Kasih Skincare. Produk pertama yang menggunakan teknologi kunyit putih dan kesemua bahan dalam penghasilan Kasih Skincare selamat, tidak memedihkan dan juga tidak menggelupaskan kulit dan berasaskan daripada alam semula jadi seperti ekstrak kunyit putih, aloe vera, ros, minyak zaitun dan juga shea butter. Kunyit putih sangat baik bagi menghalang radikal bebas melekat pada kulit wajah anda. Antara kebaikan lain kunyit putih ialah menghaluskan kulit yang kering dan bersisik, menghilangkan jerawat pada wajah, mencegah penuaan kulit akibat pancaran matahari dan juga mencerahkan kulit wajah. Manakala aloe vera sangat memberi manfaat bagi melembabkan kulit wajah anda. Selain itu, ekstrak ros baik bagi memberi kesegaran pada kulit wajah anda. Dan Kasih Skincare boleh digunakan tanpa ragu-ragu kerana produk kami melepasi ujian ujian makmal pusat racun negara yang mengesahkan Kasih Skincare tidak mengandungi logan-logan ataupun bahan-bahan berbahaya seperti hidrokinone dan merkuri dan sebagainya. Dan yang terbaru, Kasih Skincare mendapat pengiktirafan daripada makmal siring yang mengesahkan penggunaan krim di dalam Kasih Skincare tidak menyebabkan iritasi pada kulit ataupun tidak menyebabkan keradangan pada kulit wajah anda. Jadi di sini anda boleh menggunakan produk ini tanpa was-was dan tanpa ragu-ragu. Untuk sebarang pertanyaan boleh hubungi nombor yang tertera pada kaca TV anda dan hari ini hanya perlu bayar RM90 sahaja dan dapatkan percuma satu handbag secara percuma sahaja. Okey, hubungi nombor yang tertera ataupun layari kaca TV, layari FB dan IG kami di Kasih HQ. Sekian daripada Abang Juna, kita kembali semula bersama Fiza dan juga Rina. Silakan. Terima kasih kita ucapkan kepada Abang Arjuna daripada Manja Kasih. Rina, seperti yang telah pun kita kongsikan awal tadi. Kita nak perkenalkan sebentar lagi antara tetamu yang akan bersama kita mengupas tentang topik pahlawan papan kekunci. Bagaimana sebenarnya ia memberi kesan terhadap penerima kritikan dan bagaimana sebenarnya kita nak menjadikan ia daripada satu sudut yang lebih positif. Ya, dan banyak lagi nak kami kupas bersama dengan anda di Wanita Hari ini. Kita nak berehat dahulu seketika, kembali selepas ini. Wanita Hari ini. Berkongsi maklumat di platform media sosial sudah menjadi satu kebiasaan dalam kalangan masyarakat. Ianya boleh memberikan kebaikan dan juga keburukan apabila seseorang melontarkan pandangan mereka di platform tersebut. Hal ini wujud kerana adanya pengguna yang tidak bertanggungjawab digelar pahlawan papan kekunci. Individu ini merupakan pengguna tega yang sering menyebar berita tidak sahih dan kenyataan yang ada kalanya berbaur hasutan hingga boleh menjejaskan hubungan kemasyarakatan. Terbaru terdapat satu kes di mana seorang wanita berusia 20 tahun menggantung dirinya setelah salah satu video yang dimuat naik di laman sesawang dengan rakan sekerjanya menjadi bahan cemuhan di media sosial. Komen negatif menyebabkan dia menamatkan riwayat hidupnya selepas diserang kerana dituduh menjalinkan hubungan dengan warga Bangladesh yang merupakan juruwang di tempat kerjanya. Namun media sosial juga boleh memberikan kesan yang positif jika ia digunakan dengan betul. Persoalannya, bagaimana untuk menjadikan pahlawan papan kekunci menggunakan platform media sosial ke arah yang lebih baik?
Berdasarkan laporan yang kami kongsikan ini, benarkah mereka ini boleh dianggap sebagai pahlawan, dijulang dan diangkat, melihatkan apa sahaja yang dikongsikan mereka ini boleh memberi kesan yang amat negatif kepada penerima kritikan. Bagaimana sebenarnya kita nak melihat dari sudut yang lebih positif untuk kita sama-sama menjadikan alam maya ini sebagai satu tempat ataupun platform yang bermanfaat? Ya, bukan sebagai medan pertempuran tetapi bagaimana untuk kita jadikannya lebih berguna. Nak terus kita kongsikan bersama panelis kita di studio hari ini. Di sebelah saya kita bersama dengan Caprice. Apa khabar Caprice? Alhamdulillah, it's been good. Alhamdulillah. Okey, dan kita juga bersama dengan Profesor Datuk Dr. Muhammad Fazil Cik Din selaku pakar psikologi dan juga kaunseling daripada UPNM. Apa khabar Datuk? Alhamdulillah, terima kasih Fiza, Rina. Sihat. Baik. Ini kita nak bercerita tentang pahlawan papan kekunci. Nama yang cukup gah, Datuk. Kita beri gelaran pahlawan. Pahlawan, Tetapi senjata yang digunakan jari jemari ini menulis ataupun memberikan komen-komen yang membawa kepada kritikan ataupun kecaman, menjatuhkan emosi seseorang. Bagaimana sebenarnya kita melihat kewujudan pahlawan papan kekunci? Pahlawan. Ya. Okeylah, macam Rina cakap tadi, Finda cakap tadi, pahlawan. Layak ke kita bagi kan pahlawan? Sebenarnya pahlawan hanya satu gelaran. Kita boleh beri kepada pejuang ataupun kita boleh beri kepada pengganas. Kepada yang mempertahankan dan juga yang menghancurkan. Ya. Kedua-dua itu mereka ada pahlawan mereka sendiri. Sama juga dalam konteks ini kita tengok mereka sedang bertarung apa sebenarnya. Dalam konteks kita kata papan kekunci ini, pertarungannya atas keyboard itulah. Kan, atas kekunci itu kan. Jadi kalau kita lihat kepada situasi aktiviti dia, apa yang dia buat? Sebenarnya mereka sedang berinteraksi. It's okay. Mereka berinteraksi, mereka berkomunikasi dan juga bertransaksi. Itu tiga perkara yang kadang-kadang kita tak faham. Kan? Bila kita duduk dekat situ, kita ingat kita hanya berinteraksi. Tidak, kita sedang berkomunikasi dan kita sedang bertransaksi. Okay? Baik, ianya adalah sesuatu yang normal, sesuatu yang baik, sesuatu yang bermanfaat. Apabila ianya mengikut hukum, di mana dia boleh menjahanamkan diri dia sendiri. Okey, bermakna kalau dia nak meluahkan perasaan, tetapi hanya melalui tulisan saja, bukan perbuatan. Okey, sebab apa? Kadang-kadang tulisan ni satu terapi juga untuk dia nak refleks balik, kemudian dia akan mengambil keputusan, bukan ikut kepada tulisan. Okey, itu satu. Kemudian satu lagi dia akan menjadi masalah apabila setiap komunikasi, interaksi dan transaksinya melalui tulisan, pengeluaran perasaan dan sebagainya, dia mengganggu hak orang yang lain. Apabila dia memasuk sempadan orang lain, bermakna maka itu bukan lagi pejuang, itu adalah merupakan pengganas namanya. Okey, baik. Kita suka nak ambil apa yang Datuk katakan tadi, komunikasi, transaksi dan juga hubungan komunikasi yang dilakukan oleh sebagai kita panggil pahlawan media sosial ini. Tetapi kita lihat bagaimana mereka ini kadang-kala mereka sentiasa beranggapan apa yang dikongsikan, apa yang dinukilkan, apa yang dikomen, segala-galanya betul. Mereka di pihak yang benar dan orang yang dikomen itu sentiasa berada di pihak yang salah. Ini yang kita nak tanya kepada Caprice. Sebagai seorang selebriti, kebiasaannya apa sahaja yang kita lakukan, gambar yang kita muat naik, aktiviti ataupun perlakuan, ada sahaja yang akan mengundang komen-komen negatif daripada pahlawan media sosial ini. Bagaimana Caprice menerima pakai perkara ini? Benda tu perkara biasa dah. I mean, laman social media ni is an open field. Meaning siapa-siapa boleh buat apa-apa. Siapa-siapa boleh buat apa-apa. It's how kita sebagai selebriti ke orang biasa ke, how kita perceive it. Kalau benda tu ganggu kita, bila ada orang ganggu kita, kita block je lah. So for Caprice, tiap kali orang ganggu laman sosial Caprice, rumah Caprice, Caprice block je. Oh, ini yang Prof kata tadi, masuk kawasan orang. Dia masuk sempadan orang kan, dia masuk mengganggu hak orang kan. Tapi ada ataupun tidak dalam situasi-situasi yang Caprice melihat kritikan ataupun kecaman yang diberikan ini, harus ada jawapan daripada pihak Caprice sendiri? Jawapan dia ialah right click block. Okey, tak pernah respon kepada mereka. Zaman dulu awal-awal dari peringkat awal memang Caprice ada sensitivity where Caprice akan jawab balik lah. Tapi makin lama kita sedar, the more kita jawab, the more dia suka. Okey. Sebenarnya diorang ni
mungkin dia orang nak attention kita. Mungkin sebab tu dia orang rajin provoke. Kalau kita bagi attention, benda tu akan melagakan situasi. So based on kita punya experience, jawapan paling senang, paling tepat ialah right click block. Okey. Campris ambil pendekatan right click block. Tapi apa yang dikatakan tadi, perhatian. Dan kalau kita kongsikan tadi, ramai dalam kalangan mereka ni merasakan mereka betul, sentiasa betul di pihak yang benar, mereka tahu segala-galanya. Kalau di Twitter tu kita panggil pala tahu. Ataupun kepala tahu semualah. Dia je betul. Orang yang terkenal di bidang akademik pun salah. Mereka yang bertanggungjawab, pihak berkuasa pun salah. Mereka je betul. Adakah ini juga dari segi perhatian yang mereka inginkan, sentiasa merasakan diri di pihak yang benar, ini juga boleh dikategorikan mungkin dalam individu yang mempunyai masalah-masalah mental tertentu. Orang yang dah yang telah pun melakukan sesuatu yang dia rasa salah, tetapi dia tak akan mengaku salah. Sebab apa? Apabila dia mengaku salah, dia akan mengganggu ego dia sendiri. Dia akan mengganggu kepada harga diri dia sendiri. Kan? Sebab apa yang dia buat itu adalah untuk mendapatkan macam Caprice katalah pengiktirafan, mendapatkan feedback bahawa kewujudan aku, dia meluahkan diri, ada orang mengakui kewujudan dia dan sebagainya. Viral pula tu kan. Viral pula. Dia akan happy kan, dia akan dapat satu benda yang baik bagi dia lah. Tetapi kadang-kadang apabila benda itu tak betul, lazimnya pada peringkat awal, sebab manusia ni kita ada helah bela diri, kita ada ego kita sendiri kan, walaupun kita dalam keadaan tak betul, kita tak akan mengaku kan, sebab benda ni dah dilatih daripada kecil lagi kan. Bila kita pecahkan cawan pun kita tak mengaku, bukan adik buat, abang buat. Betul juga daripada awal tu kan. Jadi benda tu dah berkembang sehingga besar macam ni kan. Kita apabila sesuatu yang kita lakukan tidak betul, kita jarang untuk nak mengaku dulu pada peringkat yang pertama. Jadi apabila berlaku lagi proses interaksi, transaksi kan, macam Caprice, dia cuba nak menjawab dulu kan, tapi lama-lama transaksi tersebut tak membantu pada pihak dia. Sebab apa? Sebab dia bersifat tidak adil. Pada pihak ini dia nak membetulkan keadaan, pada pihak sana dia memanipulasikan keadaan. Dia rasa dia je betul. Dia saja yang dia betul. Di sinilah apabila dia rasa dia betul dan mempertahankan ketidakbetulan dia tu, itu yang jadi dia sudah besar kepala lah. Kan? Apabila kepala dia makin besar, helah bela diri dia makin tebal, itu akan menjadikan dia makin lama makin bebal. Okey. Kita berhenti dulu di situ. Banyak sebenarnya kita nak kupaskan berkenaan dengan isu ini, tapi kita nak dengarkan juga pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan topik ini. Silakan. Actually dia tak tahu benda tu, tapi dia acah-acah tahu benda tu. And kadang-kadang kalau orang betulkan dia pun dia macam buat-buat tak adalah ni, tapi actually kosong. Tapi yang I tahu pada tahu macam buat-buat tahu pasal benda tu lah. Orang yang saya tak tahu pun, tapi dia just buat-buat tahu je untuk nampakkan dia tahu sebenarnya. Komen itu sendiri macam negatif, dia akan impact dekat orang tu juga. Bukan artis je yang kena komen negatif. Kadang-kadang kalau macam kita sendiri yang salah post ke apa ke, nanti orang akan bash kita juga. Ada negatif, ada positif. Dua-dua general je. Benda tu kadang-kadang ada just nak bagi komen je, kadang-kadang ada je yang nak kecam. Kat media sosial ni body shaming. Sebagai contoh dia post gambar dia tengah workout, tapi orang komen, alah dah gemuk tu gemuk lah, selalunya macam tu lah. Benda tu at the same time orang tu dah tak bermotivasi untuk buat benda tu. Dia certain orang, cara dia nak menegur tu cara yang baik. Ada juga yang dia terus shoot je, macam marah je, which is tak bagus lah. Yang bagusnya kita terima, yang tak bagusnya dia buatkan netizen gelabah. And kadang-kadang ada benda yang diorang cakap tu pun tak masuk akal tu. Ikut orang tu perceive benda tu macam mana, sama ada dia okey atau tak okey. Orang yang kena kecam dekat social media, dia akan dapat rasa macam depression ataupun menyisihkan diri daripada masyarakat lain. Kita boleh kategoriskan dia sebagai cyberbully lah. Actually it's not good. Keyboard warriors tu pun macam you berani kat belakang screen je, dekat depan you tak ada pun rasanya nak cakap benda macam tu. Saya rasa tak semua kot down. Ada yang dah biasa kan, biar je lah budak-budak ni bukannya betul. Lepas tu orang yang komen ni pun bukannya guna identiti sebenar. Okey, itu antara pandangan mereka di luar sana berkenaan dengan pahlawan papan kekunci ini. Kalau kita melihat, ia bukan sahaja memberi tekanan ataupun emosi yang terganggu akibat daripada apa yang dikomen itu kepada penerima kritik. Tetapi wujud pula blog seperti apa yang Datuk sentuh tadi. Blog yang menyokong, blog yang membantah. Wujud juga pertelingkahan sesama mereka. Bagaimana sendiri bagi Caprice, seorang selebriti
situasi melihat kadang-kadang isu itu dikomen di laman sosial Caprice tetapi wujud pula pertelingkahan sesama mereka. Masuk meaning contoh. Bagaimana pula melihat daripada sikap netizen sendiri yang mencetuskan situasi dan pergaduhan itu sesama mereka? I think benda tu dah it happens all the time on social media. But apa yang kita nak terangkan is like kita tak boleh halangkan or you can't stop the fire of social media. Kalau dia nak bakar, dia akan bakar. Tapi yang dari dulu kita stress kepada Kementerian Pendidikan ialah kita kena didik anak muda kita sekarang untuk kuatkan mental. So we can't stop the fire. The fire will always be there. Dia sentiasa akan hidup. You padam sekejap je, lain-lain akan hidup. Dan orang akan bakar lagi, bakar. So kalau anak muda kita atau rakyat tak kuat mental, kita akan koyak. Ada akan koyak, ada akan yang gaduh balik, ada akan lagi viral, ada yang akan melagakan situasi, ada yang akan pergi mahkamah, ada yang nak saman. So I feel the only solution to this problem is kita kena didik anak muda kita to kuatkan mental, because this is a new era where it's an open field where kita tak tahu siapa belakang komputer tu, siapa belakang keyboard tu. Because we don't know, we will never musnahkan masalah keyboard warrior ni. Sebab we can never kill that fire. Therefore kita kena buat apa? Kuatkan diri. Kita kena kuatkan diri sebab kita tak tahu siapa orang tu, dan kalau kita fikir sangat nanti itu yang akan mengganggu gugat emosi kita. Okey, kita dah dengarkan daripada Caprice sendiri. Di talian kita ketika ini kita bersama dengan Nur Nabila. Hello. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam Fiza. Sihat Bella? Sihat, Alhamdulillah. Okey. Bella, mungkin Bella boleh kongsikanlah sebagai seorang selebriti juga, apa saja yang Bella lakukan ataupun apa saja aktiviti bersama dengan anak Jayden seringkali menjadi perhatian ramai dalam kalangan bukan saja peminat Bella sendiri, kadang-kadang peminat sesiapa yang berada di sekeliling Bella juga kan. Dan pernah tak merasa tertekan akibat komen-komen yang tak sepatutnya dikomen oleh keyboard warrior ataupun pahlawan-pahlawan kekunci ni? Nak kata tak terkesan tu tak boleh lah, kata kita semua ada hati dan perasaan, tapi bila kita baca tu macam saya sendiri dah terekspos dengan apa orang kata kecaman sesungguhnya daripada zaman Lofa start industri lagi kan. So kita orang dah agak macam boleh orang kata boleh manage lah, tapi bila orang sentuh bab anak yang tu memang kadang-kadang boleh naik darah. Tapi saya dan macam mana Lofa juga ajar seorang adik-beradik yang kena tempias daripada apa-apa yang berlaku dalam hidup dia kan. Kadang-kadang kita juga kena kita apa orang kata kita baca, kita marah, take a deep breath, you tenang kejap, you fikir kejap, yang komen ni siapa? You kenal tak? Dia tak kenal. Tak buta, kan? So, you just, kalau boleh, jangan start reply, jangan start, apa orang kata, provoke diorang balik. Just let it go. Let it go je, then you pun akan boleh teruskan hidup hari-hari you dengan tenang, dengan tak ada rasa. Because the moment you start membalas, dia sudah kata, kita tak boleh nak lawan balik, you akan memang tertekan lah. I rasa macam tu. Nabila, bagaimana pula Nabila melihat bahawa kepentingan adanya media sosial ini daripada satu sudut yang positif? Selain daripada orang nak mengecam, mengkritik, ada perkara yang boleh dilakukan dengan jalan yang lebih bermanfaat seperti apa yang dilakukan oleh Nabila ketika ini? Oh, betul-betul. I rasa social media memang kalau you nak nampak kecaman semua tu, tu satu benda yang negatif. Tapi of course setiap benda ada yang positif, ada yang negatif. Tapi social media ada banyak yang positif. Seperti contohnya lah kan, macam you boleh share resepi memasak yang boleh orang manfaatkan. Yang tu bila ilmu yang berguna kan. And then you boleh share your lifestyle yang orang kata bukan yang menunjuk-nunjuk tu, yang dari segi kalau I sekarang I banyak share aktiviti berbasikal lah, workout semua tu. Yang tu pun ramai yang DM I cakap dia orang apa inspired. Dia orang macam nak dia orang pun nak buat juga. Kalau I boleh, dia orang pun boleh. Benda-benda yang positif macam tu boleh share. Dan benda tu akan bagi impact yang positif kepada kehidupan orang lain juga. Alhamdulillah. Baiklah, terima kasih Nabila kerana sudi berkongsi pendapat dan juga pandangan Nabila bersama kami di Wanita hari ini. Terima kasih banyak-banyak. Terima kasih. Okay.
Alright, selamat maju jaya. Betul, kadang-kadang kita tengok ni, kalau kita positif, kita akan melihat apa yang dikongsikan itu sebagai sesuatu yang positif. Macam Nabila katakan tadi, dikongsi resepi, dikongsi cara untuk aktiviti sihatkan badan. Mungkin kita juga salah seorang yang terinspirasi dengan apa yang dilakukan itu. Seperti apa yang diguna pakai oleh Caprice juga. Sepanjang perjalanan sebagai seorang selebriti, macam-macam kecaman, macam-macam kontroversi juga pernah terpalit. Tapi hari ini, Caprice melihat apa yang terjadi di laman media sosial ini sebagai satu platform untuk mengembangkan lagi kerjaya. Bukan saja itu, tapi untuk berdakwah, untuk berkongsi pelbagai perkara yang bermanfaat kepada masyarakat. Correct. I think berdakwah ni bukan terpulang kepada selebriti saja. I mean, kita sebagai orang Islam, as a Muslim, kita semua ada tanggungjawab tu berdakwah. And I think it goes back to the basics. I mean, what is the ubat for this whole situasi, whether it's negative or positive, the best ubat sebelum nak bincang tentang education would be istighfar. Just istighfar. Sebelum nak buat apa-apa, just istighfar dulu. InsyaAllah benda tu akan sejukkan hati kita sebelum nak buat perkara yang lagi teruk. Sebab bila kita lupa nak istighfar, time tu lah kita akan kena hasut lah, nak reply balik. But as a celebrity Istighfar tu very good. It's just a basic, right? We forgot that the basics before everything was the Quran. So if we go back to the basics, and we are taught to istighfar. And insyaAllah kalau kita semua go back to the basics, you pelawan ke, keyboard warrior ke, kalau kita rajin istighfar, insyaAllah benda tu akan bantu semua. Okey, Cuma Rin, saya silakan. nak pick up daripada Caprice kata kan, istighfar tu kan. Dalam psychological, yang saya cakap tadi kan, kita bila siapa saja duduk depan berkeyboard dan sebagainya, kita akan buat 3 perkara. Yang pertama, kita akan berinteraksi. Meaning that A akan berinteraksi dengan B, C dan sebagainya. Kalau dia grup lagi besar, lagi ribu-ribu kan dia punya grup. Okey, interaksi. Baik, semasa berinteraksi kita akan berkomunikasi. Berkomunikasi kita akan zoom in. Okey, antara A dengan B dan sebagainya. Baik, apabila sesuatu sedang berlaku, kita akan bertransaksi. Transaksi adalah level yang ketiga yang manusia banyak kita lupa. Okey, itu yang kadang-kadang menyejukkan hati dan menyakitkan hati. Apa yang kita tulis, apa yang kita buat hujung lidah, cakap hujung lidah dan juga tulis hujung jari. Itu yang akan menjadi pisau yang tajam, menghiris. Okey, sebab itu apabila kita mendapat hirisan daripada orang, kita akan rasa sedih dan sebagainya. Okey, so dalam proses interaksi kita sedih. Jadi sekarang ni kita berkomunikasi. Daripada interaksi kita nak berkomunikasi. So apa decision kita? Kita nak continue ke? Kita nak write off dia ke? Kita nak just back off dan sebagainya? Apa kita punya ni kan? Then come the transaksi. Transaksi is kita punya hubungan tu. Di situlah the best thing macam Caprice kata is good. Istighfar. Bila kita istighfar, meaning that kita redha dengan apa yang dah dapat. Walaupun kita terima zap hirisan pisau kan? Kena panahan tajam dan sebagainya. Memang rasa sakit. Kita rasa kita nak continue dengan orang tu kan. Maka kita istighfar. Bila kita istighfar bermakna dia akan membantu kita transaksi. Instead of kita tulis itu celaka engkau dan sebagainya, kita akan reduce kepada bahasa yang lebih Assalamualaikum bang. Assalamualaikum. Kan? Nampak tak? Kita akan reduce. That is the transaksi kan. Daripada celaka engkau, lahanat dan sebagainya, kita akan tukar kepada bahasa Assalamualaikum. Yang lebih beradab. Apa khabar bro kan. Jadi bila kita hantar that transaksi, dia pula terkejut kan. Tapi itu bagi penerima kan. Bagi orang yang meluahkan atau menulis ni kadang-kadang, adakah ini juga adalah alter ego mereka? Sebab kadang-kadang individu yang menulis ni, kadang-kadang kita kenali individu tu mempunyai pekerjaan yang bagus, pendidikan yang profesional dan bagus dan sebagainya. Tetapi apabila mereka meluahkan sesuatu di media sosial ataupun komen sesuatu di media sosial, seakan-akan itu tidak membayangkan ataupun membawa peribadi mereka. Diri mereka sendiri. Macam mana tu? Tapi actually my personal opinion is, I mean every manusia, apa yang kita tayang di social media is apa kita nak orang nampak kita sebagai, like, it's who we want to be on social media. It's not really who we are in totality. Semua orang ada keburukan, semua orang ada dia punya kelebihan, kekurangan. Everybody have different colours. So it's just sometimes we see a different colour of that person. Bukan semestinya tu dia sahaja, tu adalah colour yang kurang daripada dia. And we go back to the basics. Sebagai orang, as a Muslim, even our Prophet, our Sallallahu, peace be upon him, if there's 9 bad things about a person, they can cari one more good thing. They can cari, he will find the one good thing, kebaikan of the person. So kalau kita bawa sifat tu di laman media sosial, insya-Allah kita akan lagi senang nak reda dan maneuver in the world of social media. Pacu dia
Selain daripada istighfar dan juga apa yang disentuh tadi oleh Caprice, apa sebenarnya yang perlu ada pada pahlawan papan kekunci ini? Pahlawan papan kekunci ni kan. Saya apa pun saya balik kepada 3 perkara tu. Sebab apa? Saya nampak aktiviti menggunakan papan kekunci ni adalah aktiviti komunikasi. Pada hari ini semua orang setuju bahawa itulah cara kaedah komunikasi. The fire is still on. You boleh macam mana pun is still there. Okay? Orang akan menggunakan because hari ini dia duduk berinteraksi dengan alat tu saja. Okay? Saya kadang-kadang pun sama. Duduk dalam bilik pun WhatsApp dekat anak kan. Anak duduk bilik bawah kan. Papa nak ni, nak tu dan sebagainya kan. Kita pakai media sosial je dan sebagainya. So hakikatnya media sosial ni adalah amalan yang utama. Okey, itu nombor satu. Baik, yang keduanya, macam ni Fiza kata tadi, kenapa seorang itu walaupun dia seorang yang hebatlah, profesional dan sebagainya, tetapi kenapa dia menjadi seorang yang sangat buruk apabila berinteraksi kan? Ini dia situasi psikologikal manusia. Dia ada 2 dekat sini. Pertama, apabila saya duduk dalam bilik saya dengan alat saya, egocentrism kita adalah sangat tinggi. Okey, bermakna saya berfokus pada diri saya. Sebab itu siapa saja yang boleh jadi dekat luar sana, termasuk orang agama, ustaz-ustaz dan sebagainya, apabila dia duduk dalam bilik dia, apabila dia fokus kepada diri dia, egocentrism dia rasa saja dia yang betul. Mazhab dia saja yang betul, ikutan dia saja yang betul. Sama juga dengan orang lain. Macam saya, profesor kan, kita ingat kita je yang pandai dan sebagainya kan. Jadi egocentrism tu yang menjahanamkan kita. So apabila kita berinteraksi, ingatlah orang lain sama. Jangan ingat, balik kepada soalan Rina tu kan. Jangan terlalu fokus pada diri. Kita berkomunikasi ni ingat orang lain sama. Baik. Kata kuncinya kena ingat di persekitaran ataupun sekeliling kita sebelum jari jemari itu belum jari jemari itu menjahanamkan orang lain. Betul. Dan kita juga kena ingat apa-apa pun kita kena balik kepada asal basic, kita kena sentiasa beristighfar dan cari kebaikan serta lihat apa yang berada di sekeliling kita ini dengan lebih positif, insya-Allah. Terima kasih Datuk dan juga Caprice bersama kita berkongsi tentang topik kita pada hari ini. Mudah-mudahan menerima manfaat kepada semua. Baik, ada sesuatu kita nak wawarkan. Mencuba sesuatu yang baru pastinya boleh membina keyakinan diri. Maggie dengan kerjasama Google telah melancarkan program Mentor Wanita Cukup Berani yang pertamanya merangkumi bengkel online percuma bermula 20 hingga 22 Oktober. Khususnya untuk wanita seluruh Malaysia supaya mereka dapat meningkatkan kemahiran mereka. Seterusnya, 3 peserta bengkel terpilih akan berpeluang untuk menerima bimbingan peribadi daripada 3 usahawan yang berjaya. Sila layari www.maggie.com.my/takkenaltakcinta untuk pendaftaran bengkel online serta maklumat lanjut mengenai program Mentor Wanita Cukup Berani. Itu dia. Kami nak berehat seketika, kembali semula selepas ini bersama dengan persembahan artis. Wanita hari ini. Yang bersembunyi di sebalik mimpi, janji akan ku cari sehingga diriku pasti. Ku masih berharap kau muncul di depan dan indah kelipatmu di dalam bayanganku. Aku tahu kau menanti demi diriku di sini. Ku dah lama menunggu jemaah kasihmu. Aku tahu kau menanti demi diriku di sini. Ku sudah lama menunggu kehadiranmu walaupun belum bertemu
masih berharap kau muncul di depan dan indah kelibatmu di dalam bayanganku. Aku tahu kau menanti demi diriku di sini. Ku dah lama menunggu jelmaan kasihmu. Aku tahu kau menanti demi diriku di sini. Ku sudah lama menunggu kehadiranmu walaupun belum bertemu. Bertemu kita Yunus. Ya. Selepas 10 tahun Rina, Amni menyempikan diri daripada tahun 2009 kan? Last 2009. Ni sekarang muncul dengan bertemu ni, mungkin boleh kongsikan tentang konsep bertemu ni. Bertemu ni berkonsepkan balada. Lagu ni ciptaan daripada Alfi Alwi dan Syah Syamsiri. Dan lagu ni dah direkod pada awal tahun sebelum PKP. Video klip semua dah dibuat sebelum PKP dan kita rilis juga sebelum raya hari itu. Okey. Apa jalan cerita di sebalik bertemu ini, Am? Bertemu ni dia adalah kita lah saya menanti seseorang tu. Siapa tu? Siapa-siapalah. okey. Kekasih hati. Tapi dia sebenarnya terpulang pada orang yang mendengar sebenarnya. Dia nak bertemukan saya tu dengan pasangan tu dekat dunia ke ataupun jumpa di alam lain ke. Ada yang tersirat di sebalik yang tersurat, Rina. Itulah tu. Tapi dari segi kekuatan lagu ini, apa yang membezakan lagu ini kalau nak dibandingkan, kalau kita lihat ada ramai sebenarnya artis-artis di luar sana nak menempatkan Am Yunus untuk bertemu ini, bagaimana kekuatannya? Kekuatan pada lagu bertemu ni, kita macam saya sebagai orang baru masih lagi belajar, lebih pada kita kepada emosi dalam lagu. Sebab lagu ni kita sebenarnya target untuk dijadikan OST cerita. Dia sesuai untuk OST cerita. Macam sekarang ni memang kita trend banyak lagu akan meningkat naik melalui OST cerita. Okey. Jadi mungkin Am boleh kongsikanlah juga perancangan Am kan, sebab dah lama tak muncul kemudian buat comeback pula kan. Jadi mungkin ada perancangan-perancangan yang dah pun disusun rapi untuk mempromosikan lagu ini dan memperkenalkan semula diri Am. Dulu 2009 tu kita naik melalui atas kemenangan satu program. So dari situ muda lagi, so macam kita tak tahu selok belok ni. So kita pun ikutlah apa yang berlaku. Go with the flow. Go with the flow. Sekarang ni macam kita banyak dah belajar pada orang-orang, ada kawan-kawan artis yang kenal. So daripada program TV3 I Can See Your Voice itu, dari situ saya terus nekat untuk kita cuba sendiri. So saya keluarkan duit sendiri semua, cari untuk promosi semua sendiri. Baiklah, sahabat Maju Jaya, kami nak ucapkan kepada Am Yunus. Bagi anda yang nak kenal lebih dekat Am Yunus, boleh ikuti laman sosialnya di IG, Instagram, Am Yunus, ARMYUNUS, ataupun di Facebook, Am Yunus juga. Dan boleh stream lagu bertemu di semua platform digital. Dan boleh tengok di MV di channel YouTube University Music. Okey, sekali lagi kami ucapkan selamat maju jaya kepada Am Yunus dan semoga Am akan terus diterima oleh peminat-peminat seni tanah air. Okey, tahukah anda sebenarnya bahawa simptom-simptom demam denggi dan jangkitan COVID-19 ada bersamaan seperti demam panas, keletihan dan sakit badan. Namun, jangkitan demam denggi akan mengakibatkan pesakit mengalami sakit kepala, loya dan muntah bersama melawan denggi. Okey, kita nak berehat seketika, kembali lagi selepas ini. Wanita hari ini.
Wanita hari ini untuk edisi 30 September bakal melaburkan tirainya. Terima kasih kepada semua penonton wanita hari ini. Mudah-mudahan apa saja perkongsian kami memberi manfaat untuk semua. Yang mana baik itu Rina, kita jadikan tauladan. Yang buruk itu sama-sama kita jadikan sempadan. Esok insya-Allah Rina akan kembali bersama dengan Fatin Hamimah dengan satu lagi topik bersempena dengan sambutan Hari Warga Emas Sedunia esok. Warga Emas Berdikari itu yang kami akan bawakan perkongsiannya. Jadi jangan lupa untuk bersama kami di Wanita Hari ini esok. Assalamualaikum. Sehingga berjumpa lagi. Bye. Lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati, disayangi, disanjungi. Dia usahawati aliran masa kini, dia penyambung warisan Sri Kandi. Dia lemah lembut, baik budi pekerti, tapi cekal hati dia tabah berani pendidik. Puteri dalam hal jati diri dia permaisuri kepada si suami, kepada anaknya dia ratu di hati. Tunggak keluarga, kalau bukan dia siapa lagi? Wanita hari ini bijak mengatur, mengurus mata-matanya. Usahawati, ibu istri permaisuri. Wanita hari ini di zaman modern masih kekalkan adatnya. Dihormati,